Anda dah lihat tadi hasil yang berjaya menang begitu banyak pingat emas dan juga anugerah khas di anugerah ciptaan British 2012 yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar USM, dan saya yakin anda semua kagum dan juga berbangga dengan pencapaian mereka. Malah di Malaysia sendiri, kita juga ada banyak bentuk pertandingan yang menyerlahkan inovasi dan juga kreativiti di kalangan pelajar-pelajar kita. Salah satunya adalah pertandingan robotik dunia Kuala Lumpur 2012 yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Untuk bercerita lebih lanjut mengenai pertandingan ini, kita bersama dengan Yang Berbahagia Tan Sri Abdul Ghaffar Mahmud yang merupakan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Tan Sri, apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih menjemput saya sini. Sama-sama. Baik. Pertandingan robotik dunia Kuala Lumpur. Ini pertandingan bertaraf dunia ya, Tan Sri ya? Ya. Misalnya saya ucapkan tahniah kepada pasukan USM yang telah mendapat johan dalam pertandingan peringkat dunia itu, dan sekarang kita cakap peringkat sekolah pula. Jadi peringkat sekolah ini merupakan pertandingan dipanggil World Robotic Olympiad kali ke-9, di mana kita menjadi tuan rumah. Dan ini untuk kali ini, untuk maklumat Nazri, sebanyak 30 buah negara telah menyertai. Sebelum tu di Doha hanya 24, manakala pasukan pula sebanyak 405 pasukan akan bertanding. Peningkatan ya? Peningkatan daripada yang sebelum ini. Dan peserta 1216 dan juga melibatkan 400 orang berlatih. Jadi pada masa yang lepas, rekod kita alhamdulillah ni Azri, iaitu tahun 2009 kita menjadi juara keseluruhan masa di Doha dulu. Kemudian 2010 masa di Manila pun kita jadi johan, mendapat 2 pingat emas. Setiap tahun dapat 2 pingat emas. Tahun lepas kurang masih baik sikit, kita dapat 1 pingat emas. Tapi harapan ni bagi tuan rumah, insyaAllah kita harap jadi johan keseluruhan lah. InsyaAllah. Setakat ini dari tahun 2009 kita tidak pernah lagi tercicir daripada dapat pingat emas ya? Ya, jadi ini jadi satu cabaran ini untuk dari mereka ni di kalangan pelajar-pelajar sekolah ya. Peserta-pesertanya. Dia 3 kategori. Pertamanya ialah kategori sekolah rendah, keduanya menengah rendah, dan ketiganya menengah atas. 3 kategori. Dan pertandingan tu melibatkan 3 kategori juga. Dia panggil regular kategori, open kategori, yang pertandingan ikut tahap itu. Dan kategori yang baru ni ialah dia kata Gen 2 football. Itu membuat robotik tentang bola sepak ini. Ini satu tim saja. Jadi ini mula pada tahun lepas dan disambung pada tahun ini. Dan oleh itu, kalau dulu 6 pingat emas, kita menawarkan 7 pingat emas dalam pertandingan kali ini. Baik, dari segi pembangunan pelajar itu sendiri dari segi akademik mereka, dari segi kreativiti, inovasi mereka tu, bagaimana Tan Sri melihat pertandingan robotik antarabangsa ini ataupun Kuala Lumpur World Robotic Olympiad ni tahun ini dan juga tahun-tahun sebelum ini mungkin boleh memberi impak kepada pelajar-pelajar, murid-murid kita? Ya, saya pasti kali ini memberi impak kepada murid kita, kerana kegiatan seperti ini dalam sistem kita bagi kegiatan kurikulum, seiring dengan kurikulum. So, subjek-subjek yang berkaitan dengan robotik ni diajar di sekolah seperti matematik, sains, terutama sekali fizik, reka cipta dan juga kemahiran hidup. Jadi, subjek ini kalau kita lihat ada unsur-unsur yang robotik boleh dilibatkan sama dalam pengajaran kita, dan sudah tentu dapat membantu dari segi kefahaman pelajar tentang satu konsep dalam matematik atau fizik yang membolehkan pelajar kita lebih faham, lebih mendalam. Tapi lebih besar dari itu lagi lah, iaitu hasrat kita iaitu nak menukar negara kita jadi negara pengguna kepada negara pencipta. Jadi pada saya, robotik ni adalah satu usaha menggalakkan pelajar kita mereka cipta. Berdasarkan robotik ini dia menggunakan alat-alat Lego tu membentuk berbagai. Mungkin kalau saya jemputlah ni rakyat Malaysia semua dapat hadir sendiri ke Sunway Convention Center daripada 9 hingga 11 bulan yang di mana pertandingan itu dilangsungkan, dapat melihat sendiri bagaimana kreatifnya anak kita dalam mencipta. Dan alhamdulillah tahun ni kita
menghantar 50 pasukan lagi. 50. Malaysia menghantar 50 pasukan. Jadi kebarangkalian untuk lebih banyak pingat emas ataupun anugerah-anugerah utama diraih itu lebih tinggi ya. Ya, insya-Allah. Sebagai tuan rumah kita kena. Baik, jadi sebagai peratayang untuk acara utama yang akan berlangsung di pusat convention Sunway nanti ya, Tan Sri ya. Jadi kami juga akan memaparkan ya sebahagian daripada penyertaan-penyertaan yang dibawakan ya, hasil cipta adik-adik kecil kita ni ya, pelajar-pelajar ini yang anda boleh saksikan sekarang ini bersama Hani di perkarangan Wisma TV Angkasa Puri. Apa yang menarik di luar sana, Hani? Silakan. Okey, baik. Terima kasih Hezri. Saya gabungkan terima kasih dengan Hezri pula tadi kan. Tapi walaupun kita bersama dengan adik-adik kita yang cukup hebat, tingkatan 3 dan juga tingkatan 4, salah seorang daripada peserta untuk satu kategori di bawah WRO ini. Jadi bersama Hani pada kita ini Muhammad Amin. Mungkin Amin boleh kongsikan dengan kita apa agaknya yang ada di depan kita ni. Ini adalah salah satu daripada mission untuk WRO ini. Kami memasuki untuk apa kategori. Untuk kategori ini, kami harus meletakkan cube ini ke dalam pole yang mengikut warna cube. Cube akan diletak secara random lah. Boleh? Okey, kita tengokkan macam mana agaknya caranya. Okey, dan adik mukmin kita akan tengok macam mana agaknya dia boleh bergerak dan menyelesaikan bongkah-bongkah ini. Okey. Okey, mukmin boleh kita mulakan, mukmin? Okey. Jangan langgar saya. Okey. Dan setiap mereka cipta ini masing-masing, maksudnya setiap peserta adalah lain-lain ya. Ya. Okey, dari segi rekaannya berbeza, semuanya berbeza, tapi mempunyai syarat-syarat tertentu. Ini cikgu, okey? Ya, okey cikgu, nama cikgu? Yasir. Cikgu Yasir, boleh kita kongsikan ada belajar tentang ciptaan ini? Okey, design ni perlu direka sendiri oleh pelajar dan diprogramkan ke dalam mesin dia supaya ia boleh berfungsi menggunakan sensor. So kita gunakan light sensor untuk mengesan warna, ultrasonic dan touch sensor untuk mengesan keadaan sekeliling supaya robot dah boleh menyelesaikan misi ini dalam masa yang tercepat sekali. Dan sekarang ni dah masa yang paling cepat dan rasanya akan cuba usaha untuk dicepatkan lagi. Kita akan ubah dari segi programming dan beberapa perkara yang perlu untuk mempercepatkan lagi robot menyelesaikan masalah. Mereka ni bukan salah satu peserta, maknanya satu kumpulan daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Gombak. Dan kalau di sebelah sana pula kalau kita lihat dengan medicine dispenser daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuk Chai Petaling Jaya, memang begitu menarik sekali sebenarnya. Anda dapat lihat bagaimana agaknya mereka dapat membantu ini merupakan intelligent nursing system, sebuah sistem yang cukup pintar bagi membantu warga emas sebagai contoh untuk memastikan ubat-ubat yang untuk diambil adalah pada waktu yang ditetapkan dengan cara yang begitu efisien sekali. Okey, jadi kalau kita boleh kongsikan bersama anda semua, ini dia adik-adik kita daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Yuchai. Kita nak berkenalan sebenarnya dengan mereka. Saya boleh melintas ke sana boleh ya? Okey, saya nak melintas ke sana. Saya dah berkenalan sikit. Nama anda? Wang Wei. Wang Wei. Yang seorang lagi? Altesan. Altesan. Seorang lagi? Jawan. Jawan. Okey. Siapa yang boleh cakap tentang apa you punya produk hari ini? Okey. Projek kami ialah Intelligent Learning System. Ia boleh menyediakan ubat yang betul dengan dos yang betul juga pada masa yang tepat. Dia juga boleh mengingatkan pesakit untuk ambil ubat. Okey, ini boleh bantu kita punya nenek kita, ibu bapa kita kalau dia lupa ke, nanti dia boleh bantu kita untuk dapatkan ubat. Itu coklat dia dalam tu contoh. Congkak. Okey, batuan yang dalam congkak sebagai contoh bagaimana agaknya mereka boleh mendapatkan produk-produk ataupun ubat-ubatan dengan masa yang tepat dan tidak lambat. Okey, itu anda namakan sebagai apa? Ya, Florence. Okay, cukup menarik sekali dan bukan sahaja ubat tetapi juga akan air untuk pesakit. Okay. Jadi anda boleh lihat tu, air keluar daripada tangan kanan robot itu dan kemudian diserahkan akhirnya kepada
Okey, situ ada untuk patient dengan family. Itu apa? Itu braille untuk mengingatkan pesakit untuk ambil ubat. Okey, baiklah. Saya seronok sebenarnya bersama dengan mereka. Lepas ni kita akan bersama dengan mereka lagi. Tapi buat seketika kita akan kembali semula bersama Hezri. Silakan Hezri. Saya dah cukup kagum dengan adik-adik yang berjaya menghasilkan ciptaan sebegitu. Mereka ini pelapis kepada modal insan sekarang ini. Kalau inilah hasil yang mereka boleh berikan kepada kita, bayangkan apabila mereka sampai ke tahap di mana mereka cukup matang untuk mencipta lebih banyak lagi hasil yang boleh menyumbang kepada negara. Baik, World Robot Olympiad WRO di Kuala Lumpur akan berlangsung pada 10 dan 11 November hujung minggu ini di Pusat Convention Sunway. Jadi Tan Sri, apa yang Tan Sri nak daripada orang Malaysia, daripada rakyat Malaysia, kepada masyarakat untuk pertandingan ini nanti? Harapan saya ialah saya mengharapkan sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia kepada pertandingan yang kaitan langsungan ini, sebab ia bercorak antarabangsa tingkat dunia, dan alhamdulillah setakat ini prestasi kita baik dan kita mengharapkan prestasi kita berterusan untuk baik. Dan perkara ini saya rasa mungkin ada perkara yang mendatangkan minat yang tinggi di kalangan anak-anak di dalam institusi sekolah. Saya mengharapkan gunakanlah kesempatan ini untuk membawa anak-anak ke Sunway Convention Center untuk melihat pertandingan ini berjalan. Baik, terima kasih Tuan Syed berkafar sudi bersama kami. Dan kepada anda semua, jangan lupa pertandingan robotik dunia Kuala Lumpur 2012 langsung hujung minggu ini di Sunway. Saya akan berikan lagi maklumatnya di hujung rancangan nanti supaya kita semua tak terlepas daripada mengikuti acara ini. Kami dalam Selamat Pagi Satu Malaysia, dan kalau kita lihat ini permulaannya tadi detik untuk masanya warga emas atau mereka yang sangat memerlukan alat-alat seperti ini untuk mengambil ubat. Kita bersama dengan adik-adik kita sekali lagi daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Yuk Chai Petaling Jaya, dan Guan Wee akan menerangkan kita apa yang berlaku pada ketika ini. Guan Wee, tadi kita dah terangkan akan ambil ubat satu persatu, kemudian apa yang akan berlaku? Nurse Florence akan ambil kad itu dan pergi ke water dispenser untuk ambil air. Okey. Jadi kalau anda lihat sekarang ini proses satu persatu mengambil ubat, contohnya ada penyakit kencing manis, boleh ambil ubat diabetes, kemudian hypertension, dan kemudian ada kolesterol. Satu persatu diambil, ditolak ke depan. Ini baru ubat nombor 2. Dan seterusnya ubat yang nombor 3 untuk kolesterol. Ini sebenarnya memang cukup mudah. Nanti Nurse Florence akan membawa ubat tersebut kepada pesakit. Bukan setakat itu saja, tetapi bukan saja mengingatkan kepada pesakit, tetapi juga memberi SMS kepada ahli keluarga. Andai katalah kalau seseorang pesakit itu tak mengambil ubatnya, makanya dia akan hantarkan SMS dan family ataupun keluarga itu akan menghubungi pesakit tersebut untuk mengingatkan, "Mak, tak ambil ubat lagi." Macam tu kan Wee? Okey, sekarang ni dah hantar ke depan. Dah ambil ubat. Kemudian Florence, nurse kita ni, jururawat kita akan ke depan dan kemudian mengambil air. Nampak air masuk ke dalam cawan tersebut. Florence pandang sana dan kemudian dia pandang depan balik. Okey, sekarang ni kita pergi sana ya untuk ambil air. Okey, sekarang ni anda tengok Nampak? Untuk ambil ubat. Dia akan hantarkan SMS ataupun message pesanan kepada pesakit untuk ambil ubat. Okey, sekarang bila dah ambil ubat, konon-konon saya pesakit, saya nak ambil air, makan ubat, tekan itu. Tekan ini Dia akan lepaskan. Kemudian Bersakit untuk kata, "Mak, kamu telah ambil ubat." Okey, kemudian hantar pada SMS kepada keluarga pula. Sekarang ni tekan ini pula untuk ambil air. Okey. Kemudian makanlah ubat. Okey, sekarang ni dah makan ubat. Okey, dah makan ubat. Semua kita akan letak balik. Okey. Okey, konon-konon kita umpamakan dah selesai makan ubat. Kemudian Good job. dengar cakap. Okey. Dengar tu. Thank you and good job. Terima kasih dan itu yang disampaikan oleh robot Florence kita, dan akhirnya akan menghantar SMS juga kepada ahli keluarga bahawasanya pesakit itu sudah pun makan ubat. Jadi kita tahulah, kita dapat monitor, kita dapat periksa selenggara bagaimana agaknya pesakit-pesakit kat rumah tu yang tinggal seorang diri sebagai contoh, tak disiplin ke, tak rajin nak makan ubat ke, boleh gunakan alat ini. Jadi anda boleh lihat sebenarnya hasil reka cipta ni secara langsung menerusi pertandingan robotik dunia Kuala Lumpur
yang akan berlangsung pada 9 hingga 11 November ini dan akan dilangsungkan nanti, dan anda akan dapat lihat WRO ataupun World Robot Olympiad dan bersama-sama dengan adik-adik kita dan juga peserta-peserta kita yang